Akan ku bawamu ke alamku. Aku Raduyong menunggu cintamu, hidup bersamaku di duniamu. Di bumi yang indah aku berada, menjelma jadi manusia, mencari teman sehati sejiwa, untuk ku jadikan ratuku. Sudikah terima cinta ini walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama. Aku Raduyong menanti cintamu, akan ku bawamu ke alam. Apa titah tuanku? Tuanku ingin menjadi manusia? Ya, inilah tujuan beta ke sini. Meminta bantuan daripada dukun negara Magmelusa. Hanya dia saja yang boleh membantu beta menjelma menjadi manusia. Adakah tuanku sudah hilang insan fikiran tuanku? Tuanku ingin menjadi spesies yang diisytiharkan oleh negara insang rumpaye bahawa mereka adalah musuh utama tuanku. Beta tidak peduli. Beta yakin apa yang beta lakukan ini adalah terbaik untuk diri beta. Dan dengan izin yang berkuasa dan yang terbaik untuk Duyung dan semua makhluk-makhluk yang lain, beta ingin menjelma menjadi lebih sempurna. Bukankah Memanda sendiri memberitahu beta bahawa kelebihan yang ada pada manusia yang tidak ada pada makhluk-makhluk lain adalah akal fikiran mereka? Jadi beta ingin menjelajah di daratan. Tuanku, bukankah dunia lautan lebih luas daripada dunia daratan tuanku? Mengikut ilmu geografi, 30% daripada permukaan bumi adalah daratan, manakala 70% adalah dunia lautan tuanku. Benar, itu beta tahu. Tapi kelebihan yang ada pada manusia adalah akal fikiran mereka yang membolehkan mereka menjelajah di daratan juga lautan. Jadi jika Memanda tidak ingin bersama dengan beta, beta izinkan Memanda pulang. Tuanku, tunggu! Wahai dukun negara Magmelusa, menjelmalah Memanda dukun. Putera Aridinata ingin bertemu. Mahavardhana tuanku, Patik ingin mohon maaf di atas silap dan kelakuan Patik sebentar tadi. Tidak mengapa, Memanda Bumata. Beta faham bukan mudah untuk Memanda membuat keputusan meninggalkan tubuh Duyung Memanda. Biarlah beta seorang saja bermusafir sebagai manusia di daratan. Demi kasih dan sayang Patik ke bawah duli insang tuanku, Patik rela menjadi manusia dan sedia menjadi pengiring dan pendidik tuanku ke mana saja tuanku berada. Ini sumpah dan janji Patik kepada tuanku. Kenapa lama benar dukun negara menjelma tidak seperti biasa? Patik cadangkan tuanku menggunakan isyarat kecemasan agar memandang dukun negara segera menjelma. Mahavardhana, putera Aridinata, sudah tentu ada hajat yang besar, sehingga bergema seluruh Andaraya menggunakan tiupan siput sangkalani. Mengapa memandang lambat menjelma?
hamba terlalu banyak kerja. Maklumlah, non di Laut Cina Selatan, banyak obor-obor dan duyung menderita sakit terkena sisa buangan minyak yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana dengan insang jiwa tuanku yang gering itu? Sudah ada kurangnya? Tidak, wahai Memanda. Sebab itu beta datang kemari meminta bantuan Memanda agar kegeringan jiwa insang beta terus hilang. Bukankah Patik sudah bilang penyakit insang jiwa itu tiada penawarnya? Dan bukankah hanya ada satu jalan untuk keluar daripada penyakit ini? Yaitu beta ditukarkan menjadi manusia. Astaga tuanku, jangan bertitah begitu. Apa lagi ya? Sungguh bosan di istana ini. Apa yang boleh beta buat? Kerang? Wahai kerang tawanan. Antara duyung perempuan di seluruh alam ini, duyung mana yang paling cantik? Beta dah agak dah. Siapa lagi kalau bukan beta? Mahawadana, Tuan Puteri, Patik dan Dayang masuk menghadap. Dayang? Mahawadana, Tuanku, pesanan Tuan Puteri telah Patik tunaikan. Intan mutiara permata dari perut bumi dan juga buah kelapa berperisa madu dari Kuala Sedeli. Mahawadana, Tuan Puteri. Bawa kemari. Beta mahu periksa. Cantik dan tulen. Memang dari perut bumi. Hantarkan hadiah ini semua ke istana Raja Singradinata dan sampaikan salam sepedo beta kepada Raja dan Permaisuri. Selepas mentari condong ke barat, beta akan menziarah. Dirgayu Suwaha, Tuanku. Oh ya Dayang, Tuanku, jangan lupa ambil minyak wangi sakti beta daripada guru beta, Maesa Danatoba. Apabila Dayang kembali ya. Dirgayu Suwaha, Tuanku. Semoga dengan hadiah sepedo ramah buah tangan beta tadi, tuanku akan terpedaya dan kasihankan beta. Mahavardhana, sembah Patik mohon diampun. Adapun permintaan tuanku teramatlah besar untuk Patik yang hina ini tunaikan. Mahavardhana. Wahai Memanda Dukun, beta tahu dan sedia maklum kepandaian dan kesaktian Memanda Dukun teramat tinggi dan tiada taranya seantero laut. Walaupun berat dijunjung di atas batu jemala Memanda, tetapi beta yakin Memanda mampu melakukannya. Tolonglah Patik, wahai tuanku putera. Sepanjang beratus tahun, Patik berkhidmat sebagai dukun. Dari dukun kampung, dilantik menjadi dukun negara. Patik tidak pernah melakukan tugas yang amat berat ini. Apa Memanda sanggup melihat beta merana di dasar laut hidup sebagai duyung hamba seumur hidup? Bukan begitu, tuanku putera. Kalau begitu, beta sanggup melutut mencium tapak kaki Memanda, menista diri sendiri agar Memanda membantu beta. Jangan, tuanku. Patik sensitif. Tolong jangan rendahkan diri tuanku sebegitu rupa. Memanda Dukun, kasihanilah ke bawah duli tuanku. Baginda sungguh tertekan. Siang dan malam berhati walang. Pada firasat hamba, pada zahirnya tuanku berbadan duyung. Pada insang jiwanya adalah seorang manusia. Mungkin ini sudah takdirnya, Memanda. Kalau sungguh bagai dikata, juga membuktikan ketaatan Patik ke bawah duli tuanku.
Patik bersedia. Tapi tuanku mesti sanggup dengan syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya terlalu berat. Apakah syarat-syaratnya memandang dukun? Aku putra duyung menantu cintamu. Dayang? Apa yang Dayang sedang lakukan ini? Tuanku, Patik sedang menjalankan tugas Patik, tuanku. Tidakkah Dayang tahu yang Beta harus jumpa sama Raja dan Permaisuri? Patik maklum, tuanku. Kalau begitu, kenapa Dayang menggunakan warna yang meriah gembira? Sedangkan Beta sepatutnya kelihatan berduka, bukan berpesta, Dayang. Supaya Raja dan Permaisuri akan bersimpati dan kasihan dengan Beta dan memaksa putera Aridinata berkahwin dengan Beta dan menjadi suami Beta. Faham? Mahawardhana, tuanku. Patik akan menggunakan warna yang lebih pudar agar tuanku kelihatan sedang berduka. Bodoh. Tukar ini semua. Sekarang. Lain kali, gunakan insang otak bukan insang ekor. Faham? Ini baru duyung berduka. Keluarkan minyak wangi yang tadi Beta pesan daripada Mak Esa. Pegang. Wanda, Nalarke, Mandren. Ini untuk putera Aridinata yang keras insang hati. Pasti selepas ini putera Aridinata akan jatuh cinta dengan Beta. Itu katanya Mak Esa tadi. Oh, bukan. Salah. Ha, ini. Bukan. Cantiknya gambar ikan paus. Yang ini. Betul. Mahawardhana kerana sabar menunggu. Patik bukannya kurang maklum dengan syarat-syaratnya ini. Tapi oleh kerana tugasan dan akibat ritual yang amat besar, Patik mesti merujuknya pada Alkitab Mulung Nilampuri yang menjadi rujukan utama ilmu mistik dan metafisik laut. Beta sudah sedia mendengarnya. Dan hamba sedia menulisnya. Untuk tuanku bertukar menjadi manusia, syarat yang mesti dipenuhi adalah: pertama, sebelum genap bulan purnama yang ke-7, tuanku mesti mendapatkan luahan kata cinta sejati dari seorang manusia. Tapi perempuan, bukan lelaki. Namun cabarannya bukan mudah. Setiap kali tuanku jatuh hati pada seorang perempuan, lidah tuanku akan menjadi keluh dan menjadi gagap, sehingga menyukarkan tuanku untuk menunjuk atau mengucapkan kata-kata cinta kepada perempuan itu. Teruskan, wahai memandang dukun. Tuanku. Dan setelah tuanku menjadi manusia, tuanku ada pantang larangnya. Kulit tuanku tidak boleh terkena walau setitik pun air yang mengandungi kadar mineral yang tinggi. Kalau terkena juga, Kalau terkena juga, kulit tuanku akan menjadi bersisik seperti duyung dan ikan.
Dan setiap kali bulan mengambang penuh, tuanku mesti kembali ke laut dan berendam di bawah sinaran cahaya bulan untuk merangsang sistem pernafasan tuanku. Itu sajakah syarat-syaratnya, wahai memandang baik melusa? Ya, tuanku. Adakah syarat-syarat itu juga dikenakan ke atas hamba jikalau hamba menukar menjadi seorang manusia? Tidak, wahai Mamanda Bumatra. Tapi jika syarat-syarat itu tidak berjaya ditepati, Mamanda Bumatra akan menerima akibat yang sama. Katakanlah, wahai memandang baik melusa, jika syarat-syarat itu tidak ditepati, apakah yang akan berlaku pada kami berdua? Jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi dalam tempoh yang telah ditetapkan, maka tuanku akan disumpah menjadi hamba yang paling hina di antara duyung hamba yang lain. Tuanku akan dicampakkan di dalam kawah magma perut yang maha panas. Macam mana tuanku dengan syarat-syarat itu? Okey ke? Beta sanggup. Jadi bilakah upacara ini akan dijalankan, wahai memandang baik melusa? Sabar, Tuan. Patih akan memberi tuanku masa sehari untuk berfikir. Lagipun Patih perlu bertapa semalaman ke laut anak kara ketua agar ilmu Patih benar-benar berkesan untuk upacara itu nanti. Besok, bila senja menjelma, nantikan kami di sini juga. Terima kasih memandang baik melusa. Beta berundur. Tuanku. Telah aku duga ini akan terjadi sejak kedatangan kedua raja dan permaisuri. Sini baru sesuai untuk kita berbincang, Memandang Bumatra. Ya. Batu-batu karang di sini tidak boleh berbicara. Tempat ini selamat untuk kita. Sekarang, mau senang hati beta. Tuanku, tidakkah terlintas di insang jiwa tuanku bahawa syarat-syarat yang dikenakan oleh Memandang Baik Melusa itu terlalu berat, tuanku? Alang-alang menyelut-selut biar sampai ke pangkal lengan. Biar bersisik di ekor, tapi jangan bersisik di mata Memandang Bumatra. Baiklah kalau begitu. Patik sedia menuruti ke mana jua untuk menjadi manusia. Sebab itu sumpah setia Patik kepada tuanku. Sementara itu, jangan ada satu nyawa pun dalam laut yang tahu akan rancangan kita. Ini adalah satu rahsia yang amat besar dan berbahaya. Biar pecah di perut, tidak sekali di mulut Patik, tuanku. Kita pulang ke istana. Kita buat seperti biasa. Jangan ada satu pun yang timbul sejak prasangka. Tuanku, bagaimana dengan bonda tercinta? Tidakkah tuanku perlu bawa bicara? Bonda. Aku putra duyung nanti cintamu. Apalah yang lama sangat dia bersembang dengan si batu karang ni? Apa hal? Aku nak dengar tak bagi. Rahsia konon. Rahsia sana lah, rahsia sini lah.
Adakah benar apa yang kamu tahu, wahai batu karang? Baiklah, wahai batu karang yang setia. Beta berterima kasih atas bicara Tuan Hamba. Kenapa lama benar tuanku bicara dengan sang karang? Ada berita penting itu saja. Tidakkah boleh berkongsi cerita? Ini bukan masa yang sesuai, Memanda. Sedikit pun tak boleh. Tidak. Atau bunga-bunga cerita? Memanda, Bumatra. Sudah. Mari kita masuk ke dalam. Dan ingat, ikut apa yang telah kita bincang. Jangan sampai tersasar. Dirgayu Suha, tuanku. Mari. Nak manis sekali kan air buah kelapa berperisa madu ni, Kanda? Putri, dari mana datangnya buah kelapa ni? Ku tempah khas dari Kuala Sedeli, tuanku. Ku tahu kedua insang Duli Raja dan Permaisuri memang gemarkan air kelapa. Tersentuh insang hati Beta mendengar Ananda Putri berbicara. Ingatan dari Ananda Putri menunjukkan kasih dan sayang Ananda Putri terhadap kami berdua. Bagaimana pula dengan intan mentara yang telah dihantar oleh dayang-dayangku? Sudahkah kedua tuanku menerimanya? Sudah pasti anak anda saudaraku Putri. Sebaik saja dihantar kemari oleh dayangku, terus saja Beta menghantarnya kepada Habibah Jules. Memanda tukang memang pandai membuat perhiasan keturunan sotong. Terima kasih tak terperi, wahai putriku. Mengumumkan kepulangan Putra Arinata ke istana. Ananda, Bonda. Wahai ayahanda tercinta. Apa kabar ayahanda di hari yang indah ini? Kabar baik, Ananda. Ananda, Ananda sudah bersantap? Sudah, wahai Bonda. Oh, Putri Antartinka yang cantik jelita juga ada bersama. Sang putera yang sigap bergaya. Sudah lama kita tidak berbicara mesra. Begitulah adanya. Beta terlalu sibuk dengan aktiviti laut yang lain. Mungkin sudah tiba masanya Ananda berdua bertemu dan berbicara mesra. Bukankah begitu, Putri Jelita? Semuanya terpulang kepada sang putera, tuanku. Ku hanya seorang duyung perempuan. Di mana ku ditarik, ke situ ku ikut. Ananda, Ananda mendengar kata-kata itu? Ananda mendengar, wahai Bonda. Dengan izin yang berkuasa, mungkin lusa kita akan berjumpa. Itu pun kalau Tuan Putri sudi. Mohon berundur, wahai ayahanda, Bonda dan Tuan Putri. Ananda dengan Memanda Bumatra ingin ke kamar untuk belajar tentang sains marin. Silakan, anak-anakku, silakan. Wahai Adinda Permaisuri, hari ini Kanda berasa sungguh gembira. Untuk itu, Kanda ingin perintah seluruh pengawal dan pekerja istana supaya kita cuti insang rumpair. Yahoo! Patutlah istana senyap sunyi. Seluruh isi istana diisytiharkan untuk bercuti oleh baginda. Ke manakah gerangan mereka semua, Memanda? Menurut cerita si Batu Karang, ke mana lagi? Ke Pulau Kerang lah. Untuk apa? Layanan tuanku sungguh mesra hingga membuatkan hati insan Bangida sangat gembira. Nampaknya lakonan kita semakin berjaya. Kalaulah tuanku raja tahu semua ni lakonan. Kenapa Tuan Putera tak memandang ke arah Puteri Antartika? Baru nampak lagi dia punya kemesraan tu, Renggu. Di sini barulah Beta boleh berbicara. Kamar ini selamat.
Tiada insan telinga yang boleh mendengar. Apa beritanya Tuanku? Sebenarnya, semasa Beta melintasi batu karang tadi, dia memanggil Beta dan memberitahu Beta bahawa sang puteri Antartika telah memakai minyak senyonyong yang maha kuatnya di antara kedua matanya. Jikalau Beta memandang tepat ke arah matanya, Beta akan terpukau. Dan Beta akan mudah jatuh cinta pada dia memanda. Minyak senyonyong? Bukankah minyak senyonyong tu najis? Ia dibuat daripada dagu duyung yang mati dibunuh. Sungguh kurafat perbuatan sang puteri, kan? Ini berarti kita harus berhati-hati di setiap saat agar kita tidak terjebak dengan perempuan duyung yang suka bersahabat dengan syaitan itu. Sudah tentu, Putra. Ingat memanda, esok adalah harinya. Perintah dijunjung, Tuanku. Esok aku akan jadi manusia. Nampaknya cerah peluang kita untuk bermenantukan sang puteri yang sungguh susila itu. Benar, wahai Kanda. Kanda sungguh tak sangka. Akhirnya Dinda berjaya juga memujuk dan mencairkan hati anaknya yang selama ni beku bagaikan ais di kutub selatan. Jika Dinda tidak keberatan, apakah yang dibicarakan Adinda dengan anak anda kita? Dinda kan ibunya. Tahulah bagaimana Dinda nak memujuk Aridinata. Adinda membawa Aridinata berenang ke gua kawah yang penuh dengan para duyung hamba. Tapi Dinda, bukankah kawasan itu berbahaya sangat, Dinda? Macam mana kalau Dinda jatuh dalam kawah panas membara tu, Dinda? Demi cinta Dinda pada Kanda, demi kasih Adinda pada Aridinata, Dinda sanggup berkorban kasih dan nyawa. Sungguh besar pengorbanan Dinda. Kanda sungguh terharu. Kanda akan perintah seluruh negara Insang Rumpaya untuk membuat persediaan majlis perkahwinan anak anda kita. Mulia sungguh, Kanda. Apakah tema majlis perkahwinan diraja? Tema? Kanda sukakan permata zamrud. Adinda sukakan mutiara. Jadi, tema kita ialah mutiara dan zamrud. Dinda setuju. Kalau begitu, Kanda akan kerah seluruh negara untuk mencari seberapa banyak mutiara dan zamrud untuk menghiasi Dewan Istana kita. Nampaknya berkesan minyak senyonyong dari Malaysia. Hanya dengan sekali pandang, insang hati Tuan Putra akan berada dalam tangan Beta. Beta harus buat satu persiapan yang lebih rapi. Kerana Beta akan bertemu dengan Tuan Putra lusa di Pulau Kerang. Dayang. Tuanku Puteri. Beta mahu Dayang pergi ke Pulau Danau Toba
berjumpa dengan Mak Isah. Katakan pada Mak Isah yang beta mahukan minyak Sunyonyong kedua yang lebih hebat daripada apa yang ada sekarang. Kerana beta akan bertemu dengan Tuan Putra pagi lusa. Mahawardana Tuanku Puteri, sembah patik harap diampun. Adapun permintaan Tuanku Puteri hampir mustahil patik tunaikan. Kenapa begitu, Dayang? Laluan dari dasar laut ke Danau Toba amat berbahaya sekarang Tuanku Puteri. Gempa bumi 7 skala Richter melanda Beta bumi tidak Toba. peduli. Ini adalah satu titah perintah. Kalau Dayang tidak pergi, beta akan humban Dayang ke dalam kawah berapi. Mahawardana Tuanku Puteri, patik pergi sekarang. Ingat Dayang, jangan gagal dengan perintah beta. Digarhaya Suwahat Tuanku Puteri. Dayang yang lain, buatkan beta satu persalinan baru daripada batu nilam. Beta mahu Tuan Putra cinta dan lebih geram dengan beta. Dirgahayu Suwahat. Aku putra duyung nanti cintamu. Ananda, Ya, Bonda. Bonda dah bawakan kepada Ananda buah kelapa titipan Puteri Antartika. Silakan minum, Ananda. Baiklah, Bonda. Benar sekali, Bonda. Rasanya sungguh enak dan manis. Ananda, Ya, Bonda. Bonda kemari ingin bertanyakan Tentang perkahwinan anak anda dengan Puteri Antartika. Benar sekali, Ananda. Bonda dan Ayanda telah berfikir dan berbincang panjang tentang persiapan perkahwinan Ananda. Dan tarikh perkahwinan juga telah ditetapkan. Bilakah tarikhnya itu, Bonda? Lagi satu purnama. Wahai Bonda, anak anda amat bersetuju dengan buah fikiran Bonda dan ayah anda berdua. Bagus sungguh malam ini, kan? Indah dan bahagia sekali. Ya, Bonda. Tapi kalau boleh, anak anda mahu Bonda memenuhi permintaan anak anda. Apakah permintaannya, wahai Ananda? Katakan. Besok sebelum matahari terbenam di barat, anak anda mahu Bonda datang ke Pulau Kerang bersendirian. Ananda, ketika itu waktu senja, kita tidak digalakkan keluar waktu itu, kan? Anak anda amat sedar akan itu, Bonda. Tapi ada sesuatu yang anak anda ingin tunjukkan pada Bonda. Tapi pesanan anak anda, biarlah pertemuan itu jadi satu rahsia. Baiklah, Ananda. Besok, Bonda akan ke sana. Minum lagi, Ananda? Sudah, Bonda. Cukup. Beta sudah bersedia, wahai Memandan Dukun Negara Mek Melusa. Memanda Bumatra, bagaimana dengan Tuan Hamba? Patik juga sudah bersedia, wahai Memanda Dukun Negara. Baiklah. Nyam nyam gunung bromo, nyam nyam nyai songo, merono merene ngomo mabuk mabuk. Ini adalah batu kristal sakti. Sebaik matahari mencecah ufuk barat, tuanku harus menghalakan batu kristal ini ke arah matahari. Dan pada saat itu juga,
tuanku dan Bumatra akan lenyap dari alam laut dan terus terdampar ke alam manusia. Bagaimana dengan hamba? Adakah hamba akan mengikuti Putra Aridinata? Jangan bimbang, wahai Bumatra. Tuan hamba tinggal di sini saja. Jampi mentera dan batu kristal ini akan menarik badan tuan hamba menuruti jejak tuanku putera. Setingginya gunung, sedalam lautan, demi cinta akan ku daki, ku selam. Harus ku jagamu siang dan malam, mencintaimu, menyayangimu untuk selamanya. Sudikah terima cintaku ini walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama. Yeah. Aku Putra Duyung menanti cintamu, akan ku bawamu ke alamku. Aku Putra Duyung menunggu cintamu, hidup bersamaku di duniamu. Terima cintaku ini walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama.